Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan dengan judul Bangsa-bangsa akan datang. 奉主耶稣圣名开始，今天下午的题目是各个国会来。 Kita lihat foto di depan. 我们看前面的这个图画， Ini adalah satu slogan, satu ideologi yang dicetuskan saudara, yaitu American Dream. 这个是一个美国梦。 Ya. Kenapa saudara? Kenapa ideologi ini dicetuskan? 为什么他们会有这个说法呢？ Karena memiliki daya tarik magis sehingga banyak orang mau datang untuk bisa memperoleh kesuksesan di negara Amerika. 因为这个要影响人到美国来，他们可以得到成功。 Ya, kalau misalnya orang itu ingin berhasil, sukses, kaya, maka panggungnya adalah Amerika. 如果人要成功，要这个发财，那你就要来美国。 Sehingga banyak imigran-imigran bangsa-bangsa lain mereka datang ke Amerika untuk bisa mengadu nasib. 所以很多各个国家的人，他们都要去美国去拼一拼。 Sehingga kalau kita lihat saudara, banyak orang berhasil itu sesungguhnya bukan asli daripada Amerika. 那所以其实他们会成功，也不是因为美国， Tetapi karena Amerika menawarkan teater dunia. 那因为这个美国是好像给你们这个国际的这个做的地方。 Kalau kamu jago teknologi, kamu pergi ke Silicon Valley. 如果要去这个比较科学的地方，去 Silicon Valley。 Kalau kamu pengen punya usaha apa, kamu bisa kembangkan di Amerika dan Amerika akan mendukung kamu. 如果你有什么企业，然后你来美国这个美国国家会支持你。 Dan ini sebenarnya adalah satu ideologi yang mendorong industri Amerika bisa berjalan dengan baik. 那其实这个也是一个说语让美国自己的企业可以那个进步。 Ya, kita lihat foto berikutnya, saudara. 我们再看下一个， Ini adalah masa depan bagi pemerintahan ibu kota negara Indonesia. 这个我们印尼的未来的首都 IKN Nusantara. 就是 IKN 这个努桑达拉。 Mungkin di antara kita sudah mulai mencoba untuk bisa menjajaki bahkan menginvestasikan tanah di sana. 可能我们也开始要在那边投资， Karena ini adalah masa depan. 因为这个是未来。 Karena ini mungkin menjadi satu tempat yang jauh lebih baik nantinya ke depan selain Jakarta. 这个地方可能以后比雅加达会更好。 Ya saudara, setiap kita ke Kalimantan kita pasti akan punya keinginan untuk bisa melihat ini saudara. 每一次我们去加利曼丹，可能我们会想去这个地方。 Di Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara. 在这个十八固，在这个本南江县， Ya, Kalimantan Timur saudara. 在东加利曼丹， Dekat Samarinda, Balikpapan. 靠近撒马林达、巴利巴班。 Tapi di dalam Alkitab ada nubuatan. 但是在圣经里面也有这个说语， Pada hari-hari yang terakhir, 在末日的时候， banyak bangsa akan datang berduyun-duyun. 很多各个国家的人会来。 Kita lihat dalam kitab Mika pasal 4. 我们看米迦书4章， Kitab Mika pasal 4. 米迦书4章 Ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. 4章1节到2节。 Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, dan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi dan berserta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ini adalah nubuatan. 这个是先知的这个写的。 Siapakah bangsa-bangsa ini? 这个各个国家是谁呢？ Nubuatan ini bukan hanya dicatatkan dalam kitab Mika, 这个是写在米迦书， tetapi juga dicatatkan dalam kitab Yesaya. 不是单单在米迦书，也有在以赛亚书也写。 Ya, karena Mika dan juga Yesaya berbicara tentang bagaimana Sion akan dipulihkan. 因为以赛亚跟米迦他们
同样说这个西安怎么会活起来？ Ya, kita lihat bersama-sama dalam kitab Yesaya pasal 49. 我们一起看以赛亚书49章。 Kitab Yesaya pasal 49. 以赛亚书49章， Kita lihat bersama-sama ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13 bila kita perhatikan. 我们一起看从第8节到13节。 Nubuatan ini sama seperti daripada yang digambarkan dalam kitab Mika. 这个跟米迦书说的差不多一样， Tentang Sion dipulihkan. 就是说西安这个恢复起来的。 Ya. Yesaya pun kalau kita lihat dalam kitab Yesaya pasal 2, 如果我们也看在以赛亚书第2章的话， kitab Yesaya pasal 2 pun juga sama seperti kitab Mika pasal 4 ayat 1 sampai 2, Saudara. 以赛亚书2章跟这个米迦书4章也差不多一样。 Pasal 2 dikatakan ayat yang kedua akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Nah, ini adalah sama seperti Mika yang telah kita baca tadi. 这个跟我们刚才读的那个米迦书一样。 Kalau kita lihat sangat aneh, Saudara. 当我们看这个怎么比较奇怪呢？ Karena ketika kita membaca kitab Mika pasal 1, pasal 2, pasal 3, Sion itu dihukum. 因为我们如果读米迦书1章、2章到3章，这个西安是被惩罚； Tapi di pasal 4, Sion itu dipulihkan. 但是在第4章，这个西安是给它回起来， Menjadi sebuah pusat kerajaan damai. 变成一个这个平安一个国， Bukankah akan dihukum oleh Tuhan? 不是他被神惩罚吗？ Nah, ini adalah satu hal yang sangat rahasia firman Tuhan yang bisa kita selidiki lebih dalam. 这个就是一个圣经里面的一个秘密。 Nah, kita lihat Yesaya pasal 49. 我们一起看以赛亚书49章， Kita lihat siapakah bangsa-bangsa ini? 我们看这个各个国是谁呢？ Bangsa-bangsa yang akan datang ke tempat gunung rumah Tuhan. 这些人会来到神的山。 Ya, kita lihat di ayat yang ke-12. 我们看12节， Lihat, ada orang yang datang dari jauh. Ada dari utara dan dari barat dan ada dari tanah Sinim. Ya, di sini dalam ayat 12 ada dua golongan bangsa-bangsa akan datang. 在12节这边说有2种的国的人会来。 Ya. Kita akan lihat orang yang datang golongan pertama ini. 那第一种的， Ya, bisa slide selanjutnya gambar peta. Golongan pertama siapa, Saudara? 这个第一种的人是谁呢？ Ayat yang ke-12 dikatakan, 在12节这边说， lihat ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat. 从远方来，这些从北方、从西方来。 Ya. Di dalam kitab Yesaya pasal 49, 在这个以赛亚书49章， ada satu tanda bangsa-bangsa itu akan datang. 有一个就是说这些人会来， Dari utara, dari barat. 从北方跟西方。 Tapi masalahnya, bagaimana kita menentukan barat dan timur? 那我们怎么定这个西跟东呢？ Bagaimana kita bisa menentukan utara dan selatan? 我们怎么定北跟南？ Sehingga kita bisa tahu dari manakah orang-orang yang datang dari utara dan dari barat ini, Saudara. 所以我们才知道到底这个是北方、东方的、南方的人是哪里的。 Negara Chungko menganggap bahwa dia adalah pusat dunia. 中国大陆他们是当为他们是世界的这个中心， Dia adalah pusat bumi. 它是这个地球的中心。 Sehingga dia mengatakan bahwa dia adalah pusat segalanya. Sehingga dari Chungko lah kita bisa menentukan timur dan barat, utara, selatan. 所以从中国才能定这个北方、东方、南方跟西方。 Ya, China, Central. 就是这个中国，中国就是中。 Ya. Tapi apakah kita melihat dari pandangan orang-orang Chinese? 那我们是从这个中国人的相反看吗？ Negara lain pun bisa mengklaim dirinya adalah pusat bumi. 因为别的国家也可以说他们也是这个地球的中心。 Tapi kita lihat di dalam Alkitab. 那我们看圣经 Yeskiel pasal 38. 以斯四节， 38以斯四节38章 ayat 12. 38章12节。
Kita tentukan dulu pusatnya di mana. 我们就这个中心定在哪里？ Supaya kita tahu golongan pertama ini orang-orang dari utara dan dari barat dari mana. 那我们才能知道这个第一种的人是从哪一方的人来。 Ya. Yesaya pasal 38 ayat yang ke-12. 以斯十节38章12节， Engkau bermaksud untuk merampas dan menjara dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali. Dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah-tengah bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda. Dan mereka diam di pusat bumi. Di manakah pusat bumi itu, saudara? 这个地球的中心在哪里？ Dari kacamata Tuhan. 从神的眼光， Dari Alkitab. 从圣经的眼光， Dikatakan mana? 说在哪里？ Di mana umatnya ditempatkan. 就是他的人民在放着。 Di mana umat Israel berada? 那这个以色列人是在哪里呢？ Yerusalem. 在耶路撒冷， Ya, itu adalah pusat bumi. 那个就是这个地球的中心。 Bagi Tuhan itulah satu pusat bumi. 神的眼光，这个就是地球的中心。 Nah, saudaraku, Filipus dan Petrus ketika Tuhan menggunakan mereka untuk bisa memberitakan Injil. 那腓利波跟彼得他们在传福音的时候， Mereka memberitakan Injil hanya seputaran Yerusalem, Yudea, Samaria, saudara. 他们传福音就在耶路撒冷、犹大跟这个加利利。 Ya, apalagi Petrus, saudara. 啊 Apalagi Petrus. 客观是彼得， Dia hanya berpikir bahwa hanya orang Yahudi yang diselamatkan. 他想救犹太人可以得救。 Padahal rencana Tuhan tidak seperti itu. 那其实神的计划不是这样子， Banyak bangsa akan datang dari utara dan dari barat. 很多国从北方、西方会来， Banyak orang akan percaya dari utara dan dari barat. 很多人从北方跟西方会相信。 Tetapi Filipus dan Petrus belum menggenapi daripada rencana Tuhan golongan pertama ini. 但是腓利跟这个彼得他们还不懂，那个时候 Mereka masih dalam pusaran daripada tanah Israel. 他们就是在这个以色列当中而已， Mereka memberitakan Injil hanya di daerah situ saja, saudara. 他们就在那些地方传福音。 Padahal kalau kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, 但是如果我们看使徒行传从1章到8章， bukan hanya Yerusalem, Yudea, Samaria, tapi sampai ke ujung bumi. 耶稣说那边说不是单单耶路撒冷跟撒玛利亚，但是到这个地球的最尾， Sampai kapan, saudara? 到什么时候？ Tuhan membiarkan itu. 到什么时候神让他们这样做？ Ketika Petrus hanya memiliki keterbatasan memberitakan Injil hanya di sekitar itu saja, Tuhan memakai Paulus. 那彼得他的想法就是那样子，在那边，所以神就用保罗。 Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 9. 我们看这个使徒行传第9章， Kisah Para Rasul pasal 9 dan yang ke-15. 使徒行传第9章4、5节。 Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Tuhan berkata kepada Ananias, 神跟亚拿尼亚说， bahwa Tuhan memilih Saulus yang akan menjadi Paulus untuk bisa memberitakan namanya. 神选了这个扫罗以后，就是变成保罗来去传他的名。 Karena penggenapan golongan orang pertama ini harus digenapi. 因为这个第一种的人，他们这个要先完成。 Nah, kita lihat saudara, bagaimana Paulus menggenapi rencana Tuhan. 那我们看保罗怎么完成神的工作。 2 Korintus pasal 6. 我们看哥林多前书后书， 2 Korintus pasal 6, Bapak Ibu bisa perhatikan ayat ini. 哥林多后书第6章 Ayat 1 sampai ayat yang kedua. 第1节到第2节。 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan kau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong kau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu.
Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ketika kita baca ayat 1 dan 2 ini mungkin tidak ada kesan sesuatu hal yang berbeda. 我们看这一节可能没有什么很大的什么印象， Tapi Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus. 但是保罗跟这个哥林多的信徒说， Waktu ini adalah waktu perkenanan itu. 这个就是那个时间。 Secara tidak langsung seperti ini Bapak Ibu. Kenapa Paulus bisa di Korintus? 为什么这样说？好像保罗当初就是在哥林多， Karena Tuhan menyuruh saya datang kepada kamu. 因为神叫我来到你们这边。 Sebelumnya saya tidak mau datang ke tempat ini. 其实我原来是不要来的， Tapi karena Tuhan menyuruh dan inilah waktu perkenanan, waktu di mana kamu bisa mengenal Injil dan kamu diselamatkan. 但是因为神要我来，但是这个就是刚好那个时间，你要受这个福音。 Di mana letak Korintus? 哥林多在哪里？ Kita lihat peta. 我们看地图， Kita lihat peta saudara. Bapak Ibu, warna merah ini adalah pelayanan Rasul Paulus. 这个红的线就是保罗的他传福音的工作。 Paulus dari Yerusalem, 保罗从耶路撒冷， dia ke utara. 他往北， Ya, dia ke utara. 他绕， Dia ke utara, dia mulai ke barat dikit. 他从北方去往这个西边走。 Ya, jadi kalau kita lihat dari Yerusalem ke Antioquia, Antioquia lalu dia ke Listra, ya, dan dia terus ke barat saudara ya, sampai dia ke Troas. 从这个耶路撒冷，他去安提阿基亚，然后去这个Ya, Misia lah, Misia, daerah Misia. 在米西亚。 Nah, kita lihat saudara, Kisah Para Rasul pasal 16. 我们看使徒行传16章， Bagaimana rencana Paulus semula berbeda dengan rencana Tuhan. 我们这边看怎么保罗本来的计划跟神的计划不一样。 Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 7 dan 8. 我们看使徒行传16章第7节到第8节。 Pasal 16 ayat 7 dan 8. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. 8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Ya. Pada ayat 9, pada malam hari tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saudara, Paulus rencana sampai di daerah Misia, dia mau ke daerah Bitinia. 保罗这边他的计划到梅西亚，他要去这个比达尼亚。 Ya, kita lihat peta Bapak Ibu. 我们 Di 看地 manakah 图， Bitinia? 这个比利尼亚在哪里？ Bitinia itu di atas Misia, utara. 这个在比利尼亚，在这个美西亚的北方。 Ya kan, di atas Bapak Ibu ya. Sehingga pada saat itu Paulus berpikir bahwa saya ke Yerusalem, saya ke utara dan saya akan semakin ke utara. 那当初保罗是要往北方去走， Tetapi Roh Yesus menghalangi, 但是圣灵拒绝， melarang 不让。 mendengar suara dari Makedonia, 从马其东听了声音 minta tolong. 来救。 Ayat 10 dikatakan, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ya, Makedonia itu ke arah mana Bapak Ibu? 这个马其东是去哪里呢？ Makedonia ke arah barat. 马其东去往西边走， Dan di bawah Makedonia itu ada Korintus. Ya Bapak Ibu. 在马其东那边就有哥林多。 Sehingga Paulus berkata, sebenarnya saya tidak mau ke sini. 所以保罗说：“其实我不要来这里， Saya akan ke Bitinia, saya semakin ke utara dan nanti ke utara itu akan ke negara lain saudara ya. 本来保罗是要往这个北方去， Tapi Tuhan telah mengatur segala sesuatu dengan baik. 但是神已经安排所有就是完美的。 Sehingga kita lihat peta perjalanan Paulus yang ketiga ini, Tuhan sudah mengaturnya, dia harus ke utara dan dia harus ke barat, tidak boleh ke utara lagi. 所以我们看这个保罗的这个走路的，他是不是往北方？他原来是往西方走。 Dari Misia dia ke Troas dan Troas dia nyebrang ke Makedonia.
其实从梅西亚他又去德罗安，但是他变成拐到这个马其顿， Dia tidak boleh ke Bitinia. 他不能去这个比提尼。 Saudara, golongan pertama adalah orang-orang yang datang dari utara dan dari barat. 所以这边第一种的人就是从北方跟西方的人来， Mereka telah digenapi pada zaman gereja para rasul. 他们已经完成了在使徒的时候。 Tetapi ada golongan yang kedua, saudara. 但是有第二种的人， Golongan pertama mereka sudah percaya Tuhan. 第一种的人他们已经相信神了。 Ya. Kitab Kisah Para Rasul jilid pertama telah selesai. 这个使徒行传第一子也已经完成了。 Sesuai dengan nubuatan kitab Yesaya bahwa banyak orang akan datang dari utara dan barat, itu telah digenapi. 好像以赛亚先知说过，就是这些人要来敬拜神。 Tapi golongan yang kedua ini, saudara. 那这个第二种的人呢， Kita lihat Yesaya. 我们又再看以赛亚书， Yesaya pasal 49. 我们再看以赛亚书49章 Ayat 12 bagian B. 49章12节下面， Golongan yang kedua itu dari mana? 第二种的人是哪里的？ Lihat ada orang yang datang dari jauh. Ya, dari jauh itu ada dari utara dan dari barat. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua, dan ada dari tanah Sinim. 这边说，再有从这个悉尼地来的， Ya, tanah Sinim, saudara. 就是悉尼地。 Orang-orang yang datang dari tanah Sinim. 从这个悉尼地的人来， Tanah Sinim tidak ada dalam peta Israel. 这个悉尼地没有在这个以色列的地图里面， Tapi akan banyak orang-orang yang akan percaya Tuhan dari jauh. 但是有很多人从远方过来要信神的。 Sama seperti khotbah Petrus dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 39. 好像彼得在这个使徒行传第2章说的， Ya. Ayat 39 dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, bagi orang yang masih jauh, yaitu sebaik yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Orang-orang nanti akan banyak yang datang untuk bisa percaya Tuhan dari jauh. 很多人从远方到时候他们会来信神。 Tapi tanah Sinim ini di mana, saudara? 但是这个悉尼地是在哪里呢？ Kenapa kita menuliskan demikian? 为什么圣经又这样写？ Untuk bahasa China tidak bermasalah tanah Sinim ini. 中文这个悉尼地没问题， Karena tanah ini ditujukan pada dataran besar China. 因为这个地方就是说到这个中国大陆。 Tapi bahasa Indonesia, bahasa Inggris tidak dituliskan secara langsung tanah China. 但是英文版跟这个印尼文版没有直接写这个是中国， Tetapi dituliskan tanah Sinim. 但是这边写是悉尼地。 Kita lihat Bapak Ibu, dalam Alkitab bahasa China itu diterjemahkan awal 1906 sampai 1919. 这个中国文的圣经是1906到1919年才完成他们的翻译。 Siapa yang menerjemahkannya? 谁翻呢？ Salah satunya adalah 3 orang pemberita Injil bagian barat. 他们就是这个西方的传福音的人去翻译。 Dia membawa 3 penerjemah dari tanah China. 他们带了3个这个翻译员从中国。 Ketika mereka menerjemahkan Yesaya pasal 49 ayat 12, mereka menerjemahkan tanah besar China itu sebagai tanah Sinim. 他们翻这个以赛亚书49章12节的时候，他们说这个悉尼地就是翻到这个中国。 Kenapa? 为什么？ Karena mereka mengetahui itu adalah tanah besar China. 因为他们知道那个就是在说这个中国大陆。 Contohnya seperti ini, saudara. 这样好像这样比喻。 Dulu Jakarta tidak punya nama Jakarta, berbeda namanya. Dahulu belum Jakarta. 以前这个雅加达城市不是叫雅加达， Tapi apa, saudara? 叫什么？ Batavia, 巴达菲亚、 Jakarta, Jayakarta。 ya kan, Bapak Ibu? Tapi kalau misalnya kita bilang kepada anak-anak kita yang baru, yang lahir di milenial, generasi Z, generasi Alpha, Batavia, Jayakarta, mereka tidak tahu di mana itu. 那如果我们跟我们现在出生的小孩子说，如果是巴达菲亚跟Jakarta，他们不懂。 Ya, orang-orang China suka berdagang. 中国人喜欢这个做生意。 Orang Timur Tengah biasanya melihat orang China itu berbeda dengan orang kebanyakan Timur Tengah.
中东的人看这个中国人跟他们是不一样， Hidungnya pesek, 他们的鼻子比较小， matanya sipit. 眼睛比较小。 Ya, mereka biasanya sebut orang apa saudara? 他们把他们说是什么人？ Biasanya orang Cina itu dipanggil orang-orang Chin, orang Xin. 他们把这些中国人叫这个Ba- 秦人 Ya, bahkan dipanggil Cini. 还就是说这个秦人。 Karena mereka untuk bisa membedakan, ini adalah orang-orang yang datang dari China, mereka dipanggil orang Cini, orang Xin, orang Chin. 所以他们又分开这个大陆来中国人，所以他们就这样叫。 Ya, karena 2200 tahun yang lalu tanah China memerintah seluruh dunia, ada sekumpulan pedagang yang datang dari tanah China ke Persia. 因为2200年以前，很多中国人到这个他们那边去做生意。 Bapak Ibu Tuhan, kita lihat penjelasannya kedua. 我们看这个第二个解释， Tanah Sinim ini saudara, kalau kita lihat dalam kitab Yesaya oleh Edward Jiong tahun 93 volume 3 halaman 282. 如果我们再看这个 Edward Young 的1993年第282页的时候， Tanah Sinim adalah nama yang diberikan ke tanah dinasti Qing di China. 这个悉尼地他们就是写给这些清朝的在中国。 Ya, karena dinasti yang berkuasa, dinasti itulah yang biasanya akan terkenal namanya. 因为当初就是清朝他们控制中国，所以他们就写这个清朝。 Ya, dan dinasti yang berkuasa pada situ adalah dinasti Qing. 那个时候就是这个清朝在管中国。 Orang Arab, orang Asia lainnya disebut China itu Xin atau Qin. Ya, orang Cina itu tidak punya nama khusus. 阿拉伯人跟这些印度人，他们说这个中国，他们称这个晋，因为他们没有特别的名字。 Sehingga kalau kita lihat dalam referensi The Bethany Parallel Commentary on the Old Testament tahun 85. Halaman 1460. 我们再看其他的这个书写的， Mereka mengadopsi dinasti yang berkuasa atau terdengar tinggi. 他们就是因为按照当初的这个哪一代的那个在管这个一个国家。 Ya, Bapak Ibu bisa catat dan Bapak Ibu akan cari sendiri referensinya. 你们可以写下来，可以找。 Saya akan memberikan penjelasan yang berikutnya. 我就是解释下一个的。 Bapak Ibu bisa buka aplikasi Rema. Nah, di sana kita bisa lihat Sinim. 如果可以打开这个，可以找那个悉尼。 Ya, di situ dikatakan Aswan dari bahasa Aswan atau Tons. 这边是说从这个原文的，它Aston Ya, kalau kita lihat saudara, Aswan。 Ton ini artinya duri saudara. 这个 ton 的意思就是这个好像刺。 Ya, orang yang hidup di ujung dunia yang dikenal dapat diidentikan dengan penduduk China Selatan. 这边也写就是南方的中国的人，他们就是把他们当做这个说这个悉尼的人。 Saudara, kalau kita lihat dari bukti-bukti yang sudah dikemukakan, 所以我们看这些证据， kita bisa menyimpulkan bahwa Sinim ini adalah dataran China. 我们可以结论说，这个悉尼地就是中国大陆。 Kenapa harus dari orang China? Bangsa-bangsa akan datang. 为什么这个来的国的人要说是在中国呢？ Kita lihat Kejadian pasal 9. 我们看这个创世纪第9章。 Ayat yang Kejadian pasal 9, kita lihat ayat yang ke-26. 创世纪第9章26节。 Ayat yang ke-27 saudara, yang Nabi ini. 27节。 Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Ya, tinggal dalam kemah-kemah Sem. 就是住在这个 Sem 上的帐篷里。 Ya, ini adalah nubuatan di mana kediaman Yafet diperluas.
这边说就是这个亚父的地方扩张。 Artinya orang-orang kulit putih mereka akan menjajah negara-negara lain, memperluas daerah teritorialnya. 等于说这个白种人他们可以攻其他的国， Tetapi mereka akan tinggal dalam kemah-kemah Sem. 但是他们会住在这个 Sam 的这个帐篷里。 Ya, Sem ini adalah orang kulit kuning, saudara. 这个 Sam 就是这个黄色皮肤的人， Mereka akan tinggal, mereka akan bisa mengenal kebenaran di dalam kemah-kemah Sem ini. 他们会知道真理在这个 Sam 的帐篷里。 Saudara, sekarang populasi dunia yang paling besar adalah India. 现在全世界人最多是在印度， India mengalahkan China. 这个印度已经超过中国。 Sebelumnya China adalah populasi dunia yang paling besar di dunia. 本来这个中国是全世界最多的人口， Allah menggunakan orang-orang China untuk bisa menyebarkan Injilnya. 神用这些中国人去传他的福音。 Ya, sama seperti Tuhan menggunakan bangsa Israel supaya bangsa-bangsa lain bisa mengenal kebenarannya. 好像神就是用这个以色列人去传他的名。 Golongan yang kedua adalah dari tanah Sinim. 这个第二种的人就是从悉尼地来的， Artinya kebenaran terbit, kebenaran datang dari timur. 等于说这个真理是从东方来的， Sama seperti malaikat datang dari timur dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat yang kedua. 好像这个先知也是从东方出来的， Untuk apa? Memeteraikan orang-orang percaya. 要把这些信的人给他印。 Ya, memeteraikan 144.000 orang. 144000的人这个先知给他盖印。 Ya, saudara, ini adalah nubuatan yang terjadi dan sudah digenapi di zaman kita sekarang. Kita adalah orang-orang yang datang dari tanah Sinim. 我们现在就是从这个悉尼地的人过来的。 Gereja kita berdiri 1917 di tanah China. 我们教会是1917年在中国这个成立， Dari tanah China menyebar. 从中国这个发出来， Injil itu diberitakan. 这个福音传出去， Sehingga banyak bangsa, banyak suku, banyak bahasa juga mengenal daripada kebenaran itu. 所以很多国很多这个人民可能认识这个神。 Kita lihat dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat yang ke-10. 我们看以赛亚书49章， Yesaya pasal 49以赛亚书49章 ayat yang ke-10. 第10节， Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Saudara, ketika kita membaca ayat yang ke-10 ini berbicara tentang masa depan juga. 我们看这个第10节的时候，也是看这个说未来的事情， Ya, nubuatan yang akan terjadi di kemudian hari juga. 就是以后这个说语， Kapan ini terjadi, saudara? 这个会发生在什么时候呢？ Kalau kita lihat catatan kakinya itu direferensikan Wahyu pasal 7 ayat 16 dan 17. 如果看这边下面的记载是说到启示录， Ya, saudara, Wahyu pasal 7, kita masih ingat ini adalah meterai pertama. 启示录第7章就是第一个印。 Ya, kita lihat Wahyu pasal 7 ayat 16 dan 17. 启示录第7章16节到17节， Wahyu pasal 7 ayat 16 dan 17. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sama saudara, seperti dalam kitab Yesaya ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudaraku, ketika kita baca kitab Wahyu, dari pasal 4 sampai akhir, itu berbicara tentang masa depan. 我们看启示录从4章到第7章，这边就是说这个末日的时候， Hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. 就是以后要发生的事。 Ya. Tapi ketika kita baca Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu berbicara hal-hal yang terjadi pada zaman Rasul Yohanes. 如果在这个启示录1章、2章、3章是说以前的事，已经发生过 Wahyu 了。 pasal 7 ayat 16-17 sama seperti Yesaya pasal 49 ayat 10.
这个启示录7章16节到17节跟这个以赛亚书49章10节是一样的， Untuk menggenapi orang yang datang dari timur, dari Just- tanah Sinim. 就是完成这些从东方来、从悉尼地来的人。 Kalau kita lihat Wahyu pasal 7 ayat 17, 如果我们看这个启示录7章17节的话， terdapat tahta dan anak domba. 这边就说这个羔羊、屏幕羊、Ya,羔羊 tahta dan anak domba. Tahta dan anak domba ini sama seperti dalam kitab Wahyu pasal 4 dan pasal 5. 这边说到启示录4章5节一样的。 Ya, kalau kita lihat pasal 4 pasal 5 itu adalah blueprint daripada gereja. 启示录4章是说这个教会的他们的这个计划， Dan untuk bisa mewujudkannya harus digenapi dalam pasal 6 dan seterusnya. Pasal 6 itu meterai demi meterai harus dibukakan supaya blueprint yang ideal daripada gereja di pasal 4 dan pasal 5. 所以在这个4章他们计划的教会，就是在这个6章7章以后，一章一章那个印打开的时候是完全。 Saudara, kalau kita lihat tahta ini siapa? 那我们看这边这个宝座是谁？ Tahta kerajaan Allah adalah jemaat. 神的宝座就是信徒。 Anak domba ini siapa, saudara? 羔羊是谁？ Anak domba ini adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai pengantara jemaat. 羔羊就是主耶稣，就是他代表这些信徒。 Dan mereka akan digembalakan, menuntun mereka ke mata air kehidupan. 那他们会领他们到这个生命的水。 Mata air kehidupan ini adalah berbicara tentang Roh Kudus. 这个生命的水就是这个圣灵。 Jadi di dalam gereja 所以在教会里面 harus ada tahta Allah, 就有神的这个宝座， yaitu jemaat sebagai tahta kerajaan Allah. 就是信徒， Lalu harus ada anak domba, 然后还有这个羔羊， karena Tuhan Yesus Kristus sebagai pengantara jemaat. 因为这个主耶稣就是羔羊， Dan Yesus akan mengembalakan kita, membawa kepada mata air kehidupan, yaitu Roh Kudus. 那耶稣会牧羊领我们到这个生命的水。 Saudaraku yang kasihan Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， nubuatan daripada kitab Yesaya sesungguhnya kita sudah merasakannya. 以赛亚说的，我们已经可以感觉到， Ya, kita bukanlah orang Israel. 我们不是以色列人， Kita bukanlah orang Israel secara jasmani. 我们这个肉体不是以色列， Kita seharusnya tidak dipilih oleh Tuhan. 我们应该不是被选的。 Tetapi Tuhan punya rencana yang sangat indah bagi manusia. 但是神对人有美好的这个计划。 Golongan pertama, orang-orang Yahudi dari utara dan barat. 第一种的人就是从犹太人，然后这个北方跟西方的人， Dan bangsa-bangsa non-Yahudi juga. 然后那些不是犹太的人， Ya, dari utara dan barat. 从北方跟西方的。 Tapi golongan yang kedua 那这个第二种的人呢， adalah kita, saudara. 就是我们， Kita mendapatkan, kita merasakan kegenapan firman Tuhan ini. 我们也收到这个神的这个福音， Tapi tugas kita belum selesai. 但是我们的工作还没完成， Karena dari timur ini harus menyebar lagi. 因为从这个东方还要再去发出去， Sampai kapan, saudara? 到什么时候？ Saudaraku, kalau kita lihat dalam kitab Roma. Mari kita lihat Roma. 如果我们看罗马书， Roma pasal 11. 罗马书11章， Ada satu rahasia yang disampaikan oleh Rasul Paulus. 这边保罗提了一个秘密， Roma 11 ayat 25. 罗马书11章25节。 Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya. Ada dua kota keselamatan. 这边有两个这个得救的这个配额。 Kota pertama adalah bangsa-bangsa lain. 第一个配额就是这个其他的国的人， Karena bangsa Israel tegar tengkuk. Mereka keras kepala. 因为这个以色列人他们硬性， Sampai sekarang mereka tidak percaya Yesus. 到今天他们不相信耶稣， Mereka berkata bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. 他们说这个耶稣的尸体是他们的使徒他们偷去了。 Kota pertama ini adalah 144.000 orang. 这个第一个配额就是14.4万的人， Suku Israel secara rohani, bukan secara jasmani.
就是以色列那个每一个那个12个那个人民， Ketika kuota ini sudah cukup, udah sesuai dengan pengaturan Tuhan, 那这个配额已经到齐了 maka kuota untuk bangsa Israel dibuka. 所以Kuota tuh semacam ini apa tuh bagian atau mungkin jumlah untuk orang Israel diselamatkan itu dibuka, pintu keselamatan dibuka. 所以这个配额打开给别人，别的国家。 Saudara, dalam kitab Zakaria memang menggambarkan bahwa orang Israel akan dimurnikan dan mereka akan menyebut nama Yesus, mereka akan percaya kepada Yesus. 撒迦利亚书里面也写，到最后这个以色列人他们会承认耶稣， Ya, tetapi masalahnya saudara, 但是问题呢， orang Yahudi sulit menerima kekristenan. 这个犹太人他们没办法接受这个基督， Mereka tidak suka kekristenan 他们不喜欢这个基督教， karena ada beberapa hal. 因为很多原因。 Pertama, 第一个 konsep Tritunggal. 就是这个三合一的， Konsep Tritunggal tidak ada dalam pemikiran kepercayaan orang-orang Yahudi. 因为在犹太的人他们没有相信这个有三个一体， Ya, karena orang Yahudi hanya mengenal Allah itu Esa. 因为他们就认神是独一的。 Orang Kristen pada umumnya mempercayai konsep Tritunggal. 那基督教他们都是相信这个三体的， Mereka tidak bisa menerima itu. 他们没办法接受。 Kedua, 第二个， orang Kristen pada umumnya memegang hari Minggu. 这个基督教的人一般都是按这个星期日， Ya, mereka tidak memegang hari Sabat. 他们没有收安息日， Mereka mengubah hari yang ditetapkan oleh Allah, oleh hukum Musa. 他们就是神让摩西定的那个这个律法改变了。 Ketiga, 第三个 orang Yahudi sangat menyukai tanda mukjizat. 这个犹太人他们喜欢这个神迹。 1 Korintus pasal 1. 我们看这个哥林多前书， 1 ayat 22. 哥林多前书1章 22. 1章22节。 Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat. 犹太人需要神迹，希腊人需要求这个智慧。 Siapa yang akan memberitakan Injil kepada orang Yahudi? 那谁会传福音到这个犹太人？ Gereja Yesus Sejati. 就是真耶稣教会。 Kenapa? 为什么？ Gereja Yesus Sejati tidak mengenal Tritunggal. 因为真耶稣教会不认识这个三体。 Gereja Yesus Sejati tidak mengenal memegang hari Minggu ibadahnya. 真耶稣教会不是收这个星期日的这个聚会。 Gereja Yesus Sejati ada tanda heran mukjizat. 真耶稣教会有这个神迹， Sama seperti Rasul Petrus berdoa berbahasa roh, berbahasa lidah. 好像这个彼得这个使徒祷告有这个圣灵， Seharusnya kita yang akan maju, mereka akan bisa menerimanya. 应该是我们过去他们才能接受。 Bagaimana dengan Katolik? 那这个天主教怎么呢？ Mereka tidak bisa menerimanya. 他们没办法接受， Karena orang Yahudi 因为犹太人， tidak mengakui kitab daripada sisipan. 因为犹太人不承认那个圣经那个有另外那些经， Dan bahkan sebenarnya dia juga belum bisa mempercayai kitab perjanjian baru, saudara. 而且犹太人不相信这个新约。 Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱这个弟兄姐妹， ketika ada gereja berdiri di Israel, orang Yahudi percaya sesungguhnya kedatangan Tuhan sudah dekat. 如果有教会成立在以色列，然后犹太人他们会相信，那可能这个末日就到了。 Ya, ketika kita punya anak, 如果我们有小孩子 selain kita mempersiapkan masa depan dia, 我们准备他们的未来， tapi biarlah kita dorong supaya dia juga menggenapi rencana Tuhan, saudara, dalam hidupnya. 但是我们也要要求他们明白神的旨意， Belajarlah bahasa untuk bisa memberitakan Injil sampai ke sana. 要学到可以传福音到那边。 Ketika Israel percaya Tuhan, 如果以色列相信神的话， mereka mendapatkan Roh Kudus. 他们收到这个圣灵的话， Waktunya sudah dekat, saudara. 这个时间就快到了， Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. 神又第二次再来了。
Tuhan Yesus kiranya menyertai kita, menguatkan kita semua. Segala kemuliaan bagi namanya. 但主耶稣安慰我们，带领我们。